Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wan Siti Sarah Sofia binti Wan Muhammad Syukri. Jadi pada hari ini saya akan membentangkan tentang tajuk kajian kes saya, iaitu pendekatan teori behaviorism melalui teknik penungguhan terhadap isu kehadiran. Jadi kita pergi kepada pengenalan. Seperti yang telah kita ketahui, di mana sekolah merupakan pusat pendidikan bukan sahaja daripada segi ilmu akademik semata-mata, malah sasiah diri yang baik perlu diterapkan dalam diri murid tersebut. Jadi, saban hari budaya pontin sekolah menjadi fenomena yang sangat ketara, menjadi fenomena yang boleh dilihat oleh masyarakat sekeliling, di mana ianya berlaku kepada murid sekolah rendah, tidak kiralah daripada sekolah rendah maupun sekolah menengah. Jadi apakah itu definisi ponting? Jadi menurut unit disiplin bahagian sekolah Kementerian Pendidikan Malaysia pada tahun 1994, ponting sekolah didefinisikan sebagai tidak hadir ke sekolah tanpa kebenaran daripada pengetua maupun daripada guru sekolah. Jadi siapakah yang memainkan peranan yang sangat penting dalam menangani masalah tersebut? Guru dan juga pihak bertanggungjawab memainkan peranan yang sangat penting dalam menangani masalah tersebut agar tidak ada lagi masalah ponting sekolah. Jadi, langkah-langkah yang berkesan ini perlu dicari oleh pihak bertanggungjawab agar dapat menangani masalah ketidakhadiran sekolah di kalangan murid di sekolah menengah. Seterusnya, kita pergi kepada objektif kajian. Ada 3 objektif kajian yang memberi keutamaan di dalam kajian kes ini. Yang pertamanya, untuk mengetahui faktor-faktor ketidakhadiran sekolah di kalangan murid sekolah menengah. Seterusnya, objektif yang kedua, mengkaji dan membantu murid dengan menggunakan pendekatan teori behaviorism dalam mendepani isu masalah ketidakhadiran sekolah di kalangan murid sekolah menengah. Dan objektif yang ketiga adalah mengenal pasti keberkesanan teori behaviorism terhadap murid. Okey, seterusnya kita pergi pada isu. Isu masalah ponting sekolah ni seperti tidak ada pengakhiran. Dan jika tidak ada langkah-langkah yang efisien ataupun langkah-langkah yang berkesan yang dapat menangani masalah ketidakhadiran sekolah di kalangan murid sekolah menengah, malah isu masalah ini akan terus berterusan untuk generasi yang akan datang dan tidak ada kesudahannya. Apakah langkah yang berkesan dapat memberi kesedaran kepada murid tersebut. Jadi, melihat kepada kajian yang telah dibuat oleh Unit Disiplin Bahagian Sekolah Kementerian Pendidikan Malaysia pada tahun 1999, mendapati sebahagian besar salah laku yang dilakukan oleh pelajar adalah kesalahan sejenis kecil, iaitu salah satunya adalah ponting sekolah, di mana peratusannya adalah sebanyak 0.67%. Kemudian ponting kelas sebanyak 0.48%, lewat datang sekolah 0.38%. Seterusnya, pakaian sekolah tidak mengikut peraturan mendapati sebanyak 0.20%. Dan kemudian mengganggu pengajaran sebanyak 0.15%. Dan yang terakhir adalah berambut panjang, di mana peratusannya adalah sebanyak 0.13%. Jadi melalui analisis yang didapati melalui unit disiplin bahagian sekolah Kementerian Pendidikan Malaysia ini, mendapati bahawa isu tentang ponting sekolah mendapat peratusan yang paling tinggi, dan ini adalah satu isu yang sangat besar yang perlu ditangani oleh orang yang bertanggungjawab seperti guru, pengetua dan ibu bapa. Jadi dalam kajian ini, pendekatan tentang teori behaviorism daripada teori pelaziman operan digunakan bagi membantu menyelesaikan masalah ketidakhadiran sekolah di kalangan murid sekolah menengah. Jadi, penyelidik mengambil mengambil pendekatan ini dan cuba untuk menggunakan pendekatan ini dalam menyelesaikan masalah isu ketidakhadiran. Jadi, melalui isu ini juga, penyelidik mendapati ada 4 faktor ketidakhadiran murid. 4 faktor yang didapati ini adalah melalui kaedah-kaedah yang digunakan sebagai iaitu temu bual, pemerhatian dan juga analisis dokumen. Ketiga-tiga kaedah ini digunakan untuk proses pengumpulan data. Jadi terdapat 4 faktor yang didapati oleh penyelidik dalam kajian ini. Yang pertamanya adalah kekerapan bertukar kelas, masalah keluarga, tidak selesa dengan persekitaran rakan dalam kelas, dan yang faktor yang keempat adalah ketidaksesuaian tutur kata guru dalam memberi teguran dan juga nasihat. Ini merupakan 4 faktor melalui isu yang terdapat dalam kajian ini.
Okey, seterusnya kita pergi kepada intervensi. Jadi seperti yang saya telah jelaskan sebelum ini, pendekatan yang digunakan di dalam kajian ini adalah pendekatan teori behaviorism daripada teori pelaziman operan Skinner. Okey, jadi terdapat dua kaedah yang penyelidik gunakan di dalam teori pelaziman operan ini. Yang pertamanya adalah kaedah penungguhan negatif dan kaedah penungguhan positif. Untuk kaedah yang pertama yang digunakan oleh penyelidik iaitu peneguhan negatif, di mana murid membuat jadual pencapaian. Jadual pencapaian ini adalah seperti diari hariannya. Apakah yang ingin dicapai oleh murid tersebut dalam di sekolah. Okey, seterusnya adalah penungguhan positif. Peneguhan positif ini di mana murid dapat ganjaran daripada guru tersebut. Setiap tingkah laku yang baik yang dapat dilihat oleh guru, maka guru akan memberikan ganjaran kepada murid tersebutlah. Ini adalah melalui jadual yang dibuat. Jika tingkah laku murid tersebut mengikut jadual yang telah dibuat melalui penungguhan negatif, maka ganjaran akan diberikan. Akan tetapi, penyelidik juga menggunakan jadual penungguhan, di mana jadual penungguhan ini adalah masa yang ditentukan oleh guru untuk ganjaran itu diberikan. Di mana guru menetapkan bahawa pada tempoh masa sebulan, ganjaran akan diberikan pada minggu keempat. Jadi, rekod kehadiran murid bermula pada minggu pertama dan minggu keempat itu adalah murid dapat hadir tanpa ponting. Jadi, ganjaran akan diberikan pada minggu keempat tersebut. Jadi, itu adalah jadual penungguhan di mana murid hadir, rekod kehadiran murid bersih dan baik, dan ganjaran akan diberikan pada tempoh masa minggu keempat tersebut. Okey, jadi berikut merupakan jadual yang telah dibuat oleh murid tersebut. Di mana apabila jadual ini dilakukan, maka murid akan meningkatkan lagi motivasi murid untuk datang ke sekolah, dan murid akan mengikut susunan yang telah dibuat melalui jadual tersebut. Okey, seterusnya impak yang didapati melalui kajian ini, di mana pendekatan teori behaviorism daripada teori pelaziman operan Skinner ini berjaya meningkatkan tahap motivasi di dalam diri pelajar tersebut, dan kekerapan kehadiran murid tersebut ke sekolah semakin meningkat. Jadi rekod kehadiran ini penyelidik dapati melalui analisis dokumen yang dibuat, di mana selepas menggunakan pendekatan ini, kehadiran murid ke sekolah dilihat semakin membaik dan dilihat positif. Tetapi murid tersebut masih memerlukan bimbingan dan juga pemerhatian secara berterusan daripada guru di sekolah. Di mana menurut Skinner juga, di mana pendekatan teori pelaziman operan Skinner ini memerlukan rangsangan yang berterusan agar gerak balas secara berulang akan berlaku. Kemudian dengan menggunakan dua kaedah yang di dalam teori pelaziman operan Skinner ini, iaitu penunggahan negatif dan juga penunggahan positif, berjaya membantu murid tersebut menangani masalah ketidakhadiran sekolah di kalangan murid di sekolah menengah. Seterusnya, rumusan. Secara keseluruhannya, kajian ini dilaksanakan dengan begitu lancar dan begitu baik sekali dengan menggunakan 3 kaedah, iaitu pemerhatian, temubual dan analisis dokumen sebagai instrumen pengumpulan data untuk penyelidik. Jadi melalui kaedah ini, faktor-faktor yang menyebabkan murid tersebut ponting sekolah dapat dikenal pasti dan dapat diselesaikan dengan menggunakan pendekatan di dalam teori behaviorism, iaitu daripada teori pelaziman operan Skinner. Jadi pelbagai proses telah dilalui oleh penyelidik di dalam kajian ini, termasuklah melalui kaedah penungguhan positif, penunggahan negatif yang akhirnya membantu murid yang mempunyai masalah ketidakhadiran sekolah dan membantu menyelesaikan masalah tersebut di kalangan murid di sekolah menengah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.